Ratu Kuning, Dayang dan rakyat bernyanyi di Taman Bunga Istana. Suri ram ram ram, suri ram ram, suri ram yang manis. Aduhai suri ram, sayang makin dipandang bertambah manis. Kalau tuan hamba cantik jelita, suri ram cantiklah lagi budi bahasa. Suri ram janganlah dengki, janganlah iri, hati-hati dan budi dibawa mati. Suri ram ram ram, suri ram ram, suri ram yang manis. Aduhai suri ram, sayang makin dipandang bertambah manis. Ketika Ratu Kuning beristirahat, Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Jalil datang menghadap. Mengumumkan ketibaan Duli Yang Maha Mulia yang dipertua muda Sultan Abdul Jalil Ibni Sultan Mahmud datang menghadap Ratu. Adinda, kemari. Ya, Kanda. Silakan duduk. Cantiknya Adinda hari ni. Alah, Kanda ni pandai-pandai je lah. Adinda, apa khabar? Baik-baik je, Kanda. Adinda, izinkan Kanda mencelah. Benarkah ada kabar angin yang mengatakan ada orang yang ingin menghantar ilmu hitam kepada Adinda? Benarkah, Kanda? Hairan kerana Adinda tidak merasa apa-apa yang aneh dengan diri Adinda. Mungkin itu hanya kabar angin sahaja, Kanda. Jikalau benarlah begitu, Adinda jaga diri baik-baik ya. Kanda hanya boleh melihat Adinda dari jauh saja. Baiklah, Kanda. Tiba-tiba, Ratu Kuning dan Sultan Abdul Jalil dijemput pergi ke singgahsana kerana tarian asyik bakal bermula. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih harap diampun. Patih diamanahkan untuk mengiringi tuanku berdua ke balairung istana untuk menyaksikan majlis tari menari yang akan bermula sebentar lagi. Mari, Kanda. Tarian asyik diketuai oleh Dang Sirat. Dia mempunyai suara yang sangat merdu dan asyik untuk didengari oleh orang ramai. Namun, dia sukar untuk memikat jejaka kerana mempunyai badan yang besar dan rupa yang bodoh. Dang Sirat pun mempersembahkan persembahannya. Pada malam itu juga, Ratu Kuning menyantap makanan yang telah dihidangkan oleh dayangnya. Ketika Ratu Kuning leka menyantap makanannya, Dang Sirat pun mendekati Ratu Kuning dan memberikan sebungkus-bungkusan kecil berwarna kuning dan meminta Ratu Kuning untuk menyimpannya. Ketika ingin pulang ke kediamannya, Ratu Kuning jatuh pingsan dan secara tidak langsung bertemu dengan Dang Sirat. Tuanku, tuanku. Matilah kau, Ratu Kuning. Setelah menghantar Ratu Kuning ke kediamannya, Dang Sirat bertemu dengan Sultan. Pembantu, bagaimana dengan isteri Beta? Beta dikabarkan oleh orang istana bahawa baginda Gering. Benarkah? Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Ratu Kuning hanya pening lalat saja, tuanku. Usah digusar, wahai tuanku. Sultan Abdul Jalil yang tampan. Berani kamu memanggil Beta sedemikian? Orang istana, mari pergi. Usah gila yang pembantu siuman seperti ini. Nanti dulu, tuanku.
Jangan di kemudian hari tuanku pula yang terus-terus memanggil nama Patik seperti orang kurang sioman. Wahai Dang Sirat, tinggi sungguh angan-angan kau ini. Tidakkah kau perhatikan diri kau yang tidak seperti manusia ini? Ada hati mau menambat hati suami ratu kesayangan rakyat jelata. Sungguh tidak tahu malu kau ini. Tuan hamba tunggu dan lihat saja apa yang Patik akan lakukan. Tuan hamba akan menyesal dengan apa yang tuan hamba katakan. Berangan sajalah kau. Tok Pawang, tolong aku. Apa yang kau mau, Dang Sirat? Dang Sirat pun menceritakan perkara yang telah berlaku. Tok Pawang memberi berbagai-bagai jenis bungkusan kepada Dang Sirat dan barangan yang pertama ialah rantai. Rantai itu berfungsi sebagai pemukau Sultan Abdul Jalil. Dang Sirat tersenyum lebar mendengar apa yang disampaikan oleh Tok Pawang kepadanya. Hari berganti hari, kelibat Dang Sirat semakin kerap di kawasan istana. Tibalah saat yang ditunggu oleh Dang Sirat. Wahai Dang Sirat, sungguh beta terpana melihat kecantikan wajahmu. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Patik anggap itu sebagai pujian untuk Patik. Sebagai hantaran untuk meminang tuan hamba, akan beta sediakan segala kemahuan tuan hamba. Wah, kalau begitu, Patik mahukan baju yang cantik, mewah, yang disaluti oleh emas dengan perak. Selain tu, Patik nak cupi telinga 50 tahun. Boleh ke tuanku? Sudah pasti boleh. Itu sahajakah yang kamu mahukan? Tuanku, selain tu bolehkah tabarkan Patik sebagai cik puan besar? Tentu saja boleh, wahai Dang Sirat. Akan beta sediakan satu lagi hadiah untuk tuan hamba. Sultan Abdul Jalil memanggil bendahara untuk mempersiapkan majlis keramaian dan sirat pada waktu itu juga di Tambangan. Baginda meminta bendahara untuk mencari seutas rantai emas yang cantik dan mahal. Bendahara mahu bertegas terhadap tindakan baginda, namun risau jika tidak dapat menyelamatkan Ratu Kuning daripada anasir jahat dan sirat. Oleh itu, dia menuruti sahaja perintah baginda sambil mengumpul bukti yang kukuh. Wahai Sirat, kanda datang membawa segala-galanya yang tuan hamba minta. Wah, sungguh mulia hatimu tuanku. Atau Patik sudah boleh memanggil tuanku Kanda? Sudah tentu, Adinda. Oh ya Kanda, majlis malam ni masih berjalan ke? Kalau ikutkan, masih tiada perubahan. Masih dalam rancangan kanda sebentar tadi. Oh ya, Adinda. Kanda ada belikan perhiasan baru untuk Adinda. Mari sini kanda pakaikan. Wah, hadiah apa Kanda? Dinda, ini rantai apa? Lusuh aja kanda lihatnya. Bendahara baru sahaja keluar dari rumah Tok Pawang. Setelah dia nampak Dang Sirat keluar dari rumah itu tempoh hari, dia mula menyiasat tentang apa yang sedang berlaku. Hal ini kerana dia terkejut Sultan Abdul Jalil ingin tabalkan cik puan besar. Dia menangkap Tok Pawang untuk dibawa kepada Sultan Abdul Jalil dan memaklumkan perkara tersebut. Ketika dia pergi menghadap Sultan Abdul Jalil, dia terkejut Dang Sirat bersamanya. Lalu dia... Tuanku! Hati-hati tuanku. Dia itu berbahaya. Apa yang tuan hamba katakan ini? Ampun, beribu-ribu ampun tuanku. Dia ini telah mempergunakan ratu dan juga tuanku sendiri. Patik sendiri telah bertanyakan kepada Tok Pawang yang telah membantu si perempuan durjana itu. Adakah ini semua benar, Adinda? Tidak Kanda, itu semua dusta. Jikalau tuanku tidak percaya, tuanku rentaplah rantai pada lehernya itu. Dan waktu itulah mukanya akan berubah. Lihatlah. Dengan pantas, Sultan Abdul Jalil merentap rantai itu sehingga putus. Dang Sirat menjerit kerana kesakitan ketika kuasa hitam itu keluar dari badannya.
dia, Tuanku. Terpancullah Mari dia. muka Dang Sirat seperti mana dahulu wajahnya. Berani kamu mempergunakan battle? Tidak, Kanda, tidak. Jangan kamu panggil battle dengan panggilan ini. Jijik battle mendengarnya. Pengawal, bawa benda haka ini ke muka pengadilan. Battle ingin jatuhkan hukuman kepada dia. Tidak perlu, Kanda. Adinda! Adinda! Ampunkan kekhilafan Kanda. Kanda tak sepatutnya percaya kata-kata si Odo itu. Tidak mengapalah, Kanda. Perkara sudah pun terjadi. Biarkanlah wanita itu pergi. Pengawal? Setelah perkara tersebut terjadi, Dang Sirat melarikan diri ke tempat lain kerana dikasari oleh penduduk kampung. Ratu Kuning dan Sultan Abdul Jalal pula kembali memerintah seperti dahulu kala. Tamat.